Cantik pergerakan ini Amar Rohidan. Langit tendangannya. Ini yang dikatakan dalam situasi sebegini beliau harus tenang dan menggunakan aplikasi teknik yang kemas dan selesa, kerana itu adalah satu kawasan, satu ruang yang begitu baik untuk membuat percubaan ke pintu gol. Sekurang-kurangnya kalau tepat di sasaran, mungkin kalau bola muntah, kita ada dua striker di hadapan. Kita perhatikan Amar Rohidan kosong di depannya. Kenapa? Satu tendangan ke bumbung dilakukannya. Lepas peluang keemasan. Ada perbincangan antara pengadil dan juga penolong pengadil di tempat pengadil keempat. Terangan gol. Terus sudah mencari di situ Nguyen An Doc. Di tengah dikawal oleh Pan Ton Thuong. Kunalan, Muslim, Syafiq. Dan lepas di situ Mahli Juzali. Yang kita saksikan Pan Ton Thuong bermain di bagian tengah bersama dengan Nguyen Minh Phuong, iaitu ketua pasukan. Harus diingat Malaysia perlu mencari gol dan harus menghalang Vietnam dari menjaringkan gol, kerana gol di tempat lawan dikira. Ini yang dikatakan away goal advantage kepada Vietnam. Kita tidak boleh memberi. Terus Safi Salih di situ mencari ruang, cuba memberikan kepada Abdul Hadi sana semula, tapi berjaya dikeluarkan serta-merta oleh Lee Vok Tu. Satu kesilapan yang bermula dari penjaga gol. Tapi Malaysia terus melakukan asakan. Satu cubaan yang dilakukan dari situ, tak berjaya. Amar Rohidan, satu tendangan yang masih tinggi nampaknya dilakukan oleh Amar Rohidan. Situasi tadi Amirul harus bertenang dalam kawalan beliau, kerana beliau sudah berhadapan dengan hanya dua pertahanan dan penjaga gol, dan sekiranya beliau tenang sedikit, saya rasa kawalan yang kemas boleh diperoleh sebelum membuat sesuatu. Namun beliau gagal dalam kawalan pertama beliau. Vietnam Wang terus memberikan di situ kepada Pan Tan Luang. Mereka cuba untuk mengatur gerak dari sebelah kiri pintu gol Malaysia sekarang ini. Hantar ke tengah. Di situ ditantai cubaannya. Terus cubaan yang dilakukan oleh Pan Tan Luang. Peluang sekarang ini untuk Safi Salih mengatur gerak. Safi Salih sekarang ini tak berjaya mengawal baik. Akhirnya berjaya disambar di situ peluang keemasan setelah Vietnam melakukan asakan menghampiri pintu gol, serta Malaysia melakukan serang balas nampaknya Richard. Satu counter yang baik dilakukan oleh Khairul Fahmi tadi, dan di mana Safi Salih sentiasa dikawal oleh dua pertahanan Vietnam, di mana beliau sukar untuk membuat pergerakan. Bagi Fahmi, saya rasa beliau menunjukkan satu prestasi yang baik setakat ini dan senantiasa bertenang di dalam pintu gol. Ini adalah satu tanda yang baik, kerana kita masih ada mempunyai penjaga gol yang boleh menyelamatkan gawang gol kita setakat ini. Dan surut Syafiq Rahim. Bagaimana kali ini terlepas semuanya. Dua pergerakan yang cuma dilakukan oleh Malaysia, termasuk satu asakan dari bahagian bawah yang tidak berhasil. Satu lagi hantaran terus, tapi tidak kemana dari. Ini yang harus mereka lakukan tiap kali, kerana ini sudah menunjukkan yang longgar sedikit pertahanan Vietnam, kerana mereka banyak sudah turun. Ya, perhatikan Fadli Sa'as tadi terlepas di situ. Dari tengah sudut yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Fadli Sa'as naik ke atas di sini untuk melakukan asakan nombor 27. Gagal untuk menyudahkan. Terjauh. Takdokan yang dilakukan oleh Andok. Cuba dikejar di situ oleh pemain nomor 18, nampaknya berada di sini pula sekarang ini.
Pantan Luang meletakkan pemain 17 Nguyen Vu Phong berada di sebelah kiri pula. Jadi mereka juga menukarkan posisi pemain sayap nampaknya seperti Malaysia pada kedudukan sekarang ini, dengan Kunalan berada di sebelah kanan dan Amir Hadi berada di sebelah kiri. Itu yang strategi mereka menyusun kerana mereka ingin mencari kelemahan-kelemahan kita untuk menebusi pertahanan mereka. Nur Syahrul Talha, Amar Rohidan, panjang antara ini cuba diberikan Amar Rohidan kepada Rohadi Zainal, tak berjaya. Tapi dikuasai semula Azharuddin Putra. Terus Pabli Saj hantar ke depan, tak berjaya ditampan dan akhirnya semula dikuasai oleh pasukan Vietnam. Satu lagi hantaran ke seberang sana. Kembali di sini sekarang pemain 19 Pantuan Luang yang berjaya melepaskan diri dari sasaran dan peluang untuk mencari gol, tapi akhirnya tamparan di depan pintu gol yang dilakukan oleh Malaysia. Oh, cantik pertahanan Malaysia. Mahali Jasuli saya rasa yang berjaya menampan bola itu tadi. Ya, satu pergerakan yang baik, satu tindakan yang cepat, satu penguasaan yang baik di dalam kawasan penalti tadi. Kali ini Kunalan hantar terus kepada penjaga gol. Mungkin kita dapat saksikan bagaimana berjaya melepaskan diri di situ pemain Vietnam, dan akhirnya hantaran ke dalam di situ berjaya diselamatkan. Dan Vietnam terus melakukan asakan, melibatkan Tan Huang. Cubaan pada sasaran yang dilakukan oleh ketua pasukan, iaitu Nguyen Minh Phuong. Kita perhatikan ruang yang dimilikinya walaupun dari luar kotak penalti. Ya, dia katakan mereka banyak mempunyai kelebihan pemain-pemain yang boleh membuat percubaan daripada luar kawasan penalti, iaitu second ball winner. Dan beliau juga mempunyai kepakaran dalam tendangan percuma, free kick. Itu pasukan Nguyen Minh Phuong. Mahal Muslim, Amar Rohidan, Syafiq hantar ke seberang sana untuk Amir Rohadi Zainal. Semula dihantar kepada Syafiq di bahagian tengah. Hantaran cuba kepada Nasyar dan Talha tidak menjadi. Amar Rohidan pula sekarang ini. Mahali Jusali, Kunalan, Mahali semula. Malaysia cuba untuk memecah pertahanan pasukan Vietnam. Nur Syahrul dan Talha. Dua pemain Vietnam cuba untuk mengawalnya. Masih dikawal Nur Syahrul, masih berjaya lepas. Tapi tak berjaya dan melepaskan satu tendangan cross. Sayang sekali. Beliau senantiasa dikawal oleh dua pemain Vietnam. Begitu juga bila Safi Salim dapat bola, senantiasa ada dua pemain pertahanan Vietnam menguasai mereka. Dan bagaimana dia lepas, tetapi sayang tak berjaya melepaskan sepakan cross yang mau dilakukan. Witan Phuong, salah seorang pemain yang beraksi ketika Malaysia menewaskan pasukan Vietnam, pasukan Ceylon, untuk meraih medal emas. Salah seorang pemain senior dengan pasukan Vietnam. Tran Dinh Dong, tengah dikeluarkan di situ oleh tahanan Malaysia Muslim. Untuk lontaran bagi Vietnam, terus diberikan di sini kepada Dinh Dong. Di tengah pergerakan dilakukan Lee Tan Tai sekarang bersama di situ dengan Phang Tan Huang. Satu lagi asakan yang berjaya dikawal oleh Amar Rohidan, memberikan kepada Syarul Idran Talha. Kehilangan bola pula, terus dapat dimiliki oleh Nguyen Vu Phong. Nguyen Vu Phong ke tengah, dapat semula kepada Lee Tan Tai. Berkembang ke seberang sana pula sekarang ni. Vietnam mengatur gerak bahaya sekarang ni. Terus kencang diselamatkan mereka. Itu yang saya katakan tadi. Khairul mempunyai satu keyakinan yang baik di depan pintu gol. Setelah percubaan pertama tadi, beliau menyamakan dengan begitu baik. Dan ini memberi keyakinan untuk beliau dan sekaligus kepada seluruh pemain-pemain rakan-rakan beliau di hadapan. Cantik pergerakan ini Amir Hadi Zainal.
percaya itu nampaknya apapun masih dikuasai oleh Malaysia dengan lontaran diambil serta bertahan. Kali ini tadukan ke belakang memberikan tendangan sulung kepada Malaysia. Lakukan oleh Man pertahanan di sebelah kanan. Sekali lagi dead ball situasi diambil alih oleh Syarul. Alun sudah berkena penalti. Kita Fadli Syah naik ke atas. Terus ditanduk di situ dapat kepada Azharuddin. Memberikan semula kepada Syafiq. Satu hantaran Syafiq tandukkan ke belakang. Syahrul tidak berhasil. Syahrul dan Talha. Dia menjaringkan 2 gol setakat ini untuk Malaysia ketika tewas dengan Indonesia 1-5 dan ketika menang 5-1 dengan Laos. Berusia 24 tahun, berasal dari Terengganu. Kini bermain dengan pasukan Kelantan. Dia bermula dengan PKNS sebelum masuk My Team. Ya, My Team. Kemudian dan salah seorang juga daripada projek pembangunan bola sepak FAM daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Di tengah. Satu hantaran ke seberang Sara dilakukan di situ untuk Pantan Luong. Melibatkan bola situ Pong Kuang. Terus lagi diasak. Akhirnya berjaya dikeluarkan di situ oleh Fadli Mafsyas. Tapi masih datang nampaknya Vietnam dengan serangan baik. Cuba masuk ke tengah. Dah tak berjaya disambar situ oleh Handok. Dapat dikawal oleh Malaysia. Akhirnya kehilangan bola lagi. Dan terus diberikan kepada 17 iaitu Buffon sekarang ini. Tapi 3-4 orang pemain Malaysia datang untuk melakukan gerak berhampiran dengannya. Nomor 6 Dindong di tengah. Semula Dindong. Akhirnya ke belakang sedikit diberikan kepada Budutan. Cari rakan-rakan yang kosong. Dindong semula. Di depannya berada di situ lah Yun Wufong. Wufong semula kepada Dindong. Wufong semula. Dan akhirnya di tengah. Dan mereka mula untuk memecah pertahanan Malaysia. Tak berjaya lepas nampaknya. Dan berjaya dikeluarkan oleh Gunalan. Minit terakhir sebegini pertahanan kita harus memberi tumpuan, beri fokus supaya jangan hilang tumpuan. Kerana apa-apa boleh berlaku kerana masa tambahan 1 minit juga. Kita dalam masa tambahan 1 minit. Syarul Talha, Amar Huidan, Mali Jusali. Syafiq penghubung di bahagian attacking midfielder. Diberikan di situ kepada Syafiq Saleh. Kehilangan bola Syafiq. Terus dikawal di situ oleh Budutan. Vietnam melakukan serangan sekarang ini. Oh, cantik pergerakan yang dilakukan di sini oleh Pan Huang. Tak berjaya melepaskan hantaran yang baik, tapi akhirnya diberikan tendangan percuma. Serta dijatuhkan oleh Muhammad Salim. Pemain Vietnam nomor 14 iaitu Lee Tan Tai. Ini satu kedudukan yang bahaya nampaknya Richard di depan kotak penalti. Ya, ini satu jarak yang bahaya dan sudah tentu saya kalau tak silap saya nombor 12 ketua pasukan mereka akan membuat tendangan ini kerana beliau adalah pakar free kick dan beliau ada menjaringkan gol semasa dalam perlawanan pusingan dulu tentang Myanmar. Ya. Siap sedia sekarang ini nampaknya. Sudah tentu main yang berjersey 12 ketua pasukan yang akan ambil tembakan ini. Siap sedia di pertahanan pula lah kita pasukan negara dengan Khairul Fahmi penjaga gol. Vietnam mencari gol sebelum masuk ke bilik persalinan. Oh, bahaya. Memang bahaya tendangannya. Berjaya melepaskan tendangan itu dari kawalan bahkan sebenarnya melepaskan Malaysia. Benteng di sebelah kiri. Itu dia katakan lengkongan beliau untuk mencari sasaran itu amat-amat bahaya. Tapi tendangan itu dilakukan oleh Wufong nampaknya. Wufong satu set piece di situ. Dan diselamatkan baik oleh penjaga gol kita, Khairul. Dan whistle menamatkan separuh masa yang pertama dibunyikan oleh pengadil dari China, Samboji. Dengan kedudukan masih 0-0. Separuh masa yang pertama ditamatkan pertemuan antara Malaysia dan Vietnam. Separuh akhir yang pertama. Bagaimana Richard melihat separuh akhir?